Bismillah. Kita mulakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli nawaitu ta'alluma wa ta'lim. والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع الإفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung kembali mudzakarah kitab Al-Yaqutun Nafis. Kita telah masuk pada perbahasan sunanus salah. Sunat-sunat sembahyang. Sunat sembahyang kat sini maknanya sunat hayat. Adapun sunat ab'ad telah dibincangkan pada dars yang telah lalu. Sunanus salati kathiratun. Sunat-sunat sembahyang ni banyak sangat. Sebagian ulama sebut sampai ke 40 dan lebih. Minha antaranya ialah raf'ul yadain, mengangkat tangan. Mengangkat tangan dalam 4 tempat. Inda takbiratul ihram, ketika mana takbiratul ihram, kemudian ketika mana ruku', kemudian ketika mana angkat tangan, kemudian bangun daripada rukuk, kemudian bila mana berdiri daripada tasyahud al-awwal. Jadi saya sebut angkat tangan. Maksud angkat tangan tu bukan macam ni. Angkat tangan kat sini lah. Angkat tangan sekira-kira tapak tangan ni menghadap ke kiblat. Jari jemari juga menghadap ke kiblat. Dan tegakkan. Sebagai ulama sebut condongkan sikit supaya menghadap ke arah kiblat juga. Kalau kita tegak dia menghadap ke atas ujung jari tu. Kita punya ibu jari sekira-kira kena cuping ni. Taklah kena betul dia sama rata, sama level. Lepas tu jari ni berbetulan pula dengan atas telinga ni. Lepas tu tangan kita tu pula berbetulan dengan bahu. Gitu. Allah. Boleh? Lepas tu, buka sikit lah. Jangan tutup rapat, buka sikit. Boleh? Okey. Jadi, sebahagian orang buat Allahu Akbar. Leweh lagu tu. Tu dapat dah pahala, cuma tak sempurna lah. Tak sempurna molek. Jadi, angkat tangan ketika mana? Inda takbiratul ihram. Ketika mana takbiratul ihram. Bermula daripada apa? Kita nak angkat tangan tu start daripada angkat takbir. Allahu Akbar. Jadi tangan daripada bawah ni terus kita angkat. Allahu Akbar. Bar tangan kat sini. Dekat bawah daripada dada, atas daripada pusat. Ketika mana rukuk. Tak. Juga kita sunat angkat tangan. Allah. Sebut Allah, tangan terus gerak. Allah. Bila tangan dah sampai kat sini, barulah kita tu tunduk. Allahu Akbar. Bar tu dalam keadaan tapak tangan kita ni dah ada di lutut. Gitu. Wa inda raf'i minhu. Dan juga ketika mana bangun daripada rukuk. Maknanya untuk i'tidal lah. Kita sedang rukuk, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Kita mula sebut Sami Allah bila mana kita mula angkat tangan. Angkat kepala. Boleh? Jadi kita angkat kepala, mulut sebut Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Dalam masa sama tangan tu terus angkat. Dia 3 benda lah dia buat dalam satu masa. Pertama angkat kepala, kedua tangan dia terus gerak. Yang ketiga sebut Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Habis hamidah kat sini, lepas tu lepas Rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Boleh? Kemudian bangun daripada tahiyat awal. Bangun daripada tahiyat awal. Tak? Okey. Habis dah. Allahumma salli ala Muhammad. Tahiyat.
Tak. Kita pun Allah panjang. Allahu Akbar. Dipanjangkan. Start daripada kita mula bangun daripada tasyahud awal, tahiyat awal sehinggalah kita berdiri dan bar tu, tangan tu dah di sini dah. Untuk masuk rakaat yang kedua lah, untuk baca Fatihah. Boleh? Tu. Lepas tu disunatkan juga kita letak tangan kat sini lah. Kita punya ibu jari ni belakang. Lepas tu dua ni kat bawah. Yang dua ni kat gini, lebih kurang lah. Boleh. Jadi ni pegang ni. Lepas tu yang ni macam ni. Lebih kurang itulah. Okey, lepas tu kita nak letak kat mana? Letak di bawah dada, di atas pusat. Di bawah dada, di atas pusat. Itu dalam mazhab kita lah. Kemudian doa al-istiftah. Baca doa al-iftitah ataupun doa al-istiftah. Selepas daripada kita takbiratul ihram. Sama ada kita solat sunat ataupun solat fardu. Contohnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai habis tu lah. Sehingga wa ana minal muslimin, sehingga minal muslimin. Boleh? Semuanya doa iftitah ni tidak disunatkan pada solat jenazah. Sebab solat jenazah ni terbina ala takhfif, nak ringan. Jadi tak perlu bacalah doa iftitah. Kemudian at-ta'awudz wa ta'awudz, iaitu sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tak, sebahagian sebut a'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim. Tapi yang pertama lebih aula. Kita baca ta'awudz pada rakaat pertama sangat dituntut, pada rakaat lain juga dituntut. Dan juga pada setiap qiyam, daripada qiyam solat kusuf, gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Gerhana bulan, gerhana matahari, dia ada berapa kali bangun? 2 kali tak? Baca Fatihah, baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, Fatihah, baca surah, rukuk. Lepas tu bangun tu, tak, kalau solat biasa nama dia i'tidal. Ini solat gerhana bulan, gerhana matahari, kita baca balik Fatihah. Tak, ketika nak baca Fatihah tu baca dulu a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam setiap qiyam dalam solat gerhana bulan, gerhana matahari, sunat juga baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Itulah. Kemudian at-ta'min. At-ta'min selepas baca Fatihah. Sama ada kita sembahyang seorang ataupun sembahyang dengan imam. Sunat kita baca amin. Tak. Okey. Contoh saya tak pandai baca Fatihah, maka saya berpindah kepada apa? 7 ayat Quran. Tak. 7 ayat Quran. Ganti kepada Fatihah. Selepas saya baca 7 ayat Quran, yang kita panggil badal kepada Fatihah. Tak. Sunat tak kita baca amin? Sunat juga. Ataupun saya baca zikir. Sebab saya tak erti nak baca Quran, saya pindah kepada zikir. Lepas saya baca zikir, sunat juga saya baca amin. Dan bacaan amin ni banyak cara lah. Yang paling awal amin. Itu kita panggil al-maddu. Ataupun al-qasru. Amin. Pendek sikit. Amin. Ataupun al-qat'u kita baca amin. Paling molek yang semua kita buat. Amin. Boleh? Agak panjang. Wa qira'atus surah fi mawdi'iha. Kemudian baca surah pada tempat-tempat untuk dibaca surah lah. Iaitu selepas daripada Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Tak. Solat subuh 2 rakaat lah. Solat zuhur, asar, isyak 2 rakaat pertama. Maghrib pun 2 rakaat pertama. Selepas daripada kita baca Fatihah, kita baca surah. Kalau kita ada masalah sampai tak boleh nak baca surah, sama ada dalam rakaat pertama atau rakaat kedua, tak. Contohlah kita tak boleh baca surah dalam rakaat pertama, rakaat kedua boleh. Maka kita cover balik baca surah pada rakaat ketiga. Boleh? Ataupun dia tak baca langsung. Seseorang tu tak baca langsung surah pada rakaat pertama, rakaat kedua. Terlupa ke? Tak. Dia baca Fatihah sahaja. Maka bila mana rakaat ketiga, rakaat keempat, selepas baca Fatihah, sunat ganti baca surah. Jadi asal baca surah ialah pada rakaat pertama, rakaat kedua, selepas baca Fatihah.
Tapi kalau kamu tak baca rakaat pertama, rakaat kedua, sunat juga kamu baca pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Selepas mana kamu baca Al-Fatihah. Dan disunatkan juga kita panjangkan rakaat pertama lebih daripada rakaat kedua. Maksudnya bahawa kita panjangkan bacaan. Bukan panjang berdiri lama, tak ada buat benda tak. Maksudnya rakaat pertama tu kita panjangkan sikit bacaan kita daripada rakaat kedua. Dan kita dah dapat aslus sunnah dengan semata-mata kita baca sesuatu daripada Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lepas tu kita rukuk. Kita baca Fatihah, lepas tu baca surah. Surah tu kita baca awal surah Qul huwallahu ahad saja sudah memadailah dan dapat dah aslus sunnah. Tapi kesempurnaan sunnah biar baca satu surah. Okey. Ringkih pula dalam ni. Tak pernah baca. Disunatkan dalam solat subuh kita baca tiwalul mufassal. Tiwalu al-mufassal. Yang lebih asah, tiwalul mufassal bermula daripada Hujurat. Ataupun panjangnya seperti panjang surah Hujurat, surah Ar-Rahman, surah An-Najm. Tak, lebih kurang dalam semuka, dua muka itulah. Tu. Jadi dalam solat subuh sunat kita baca panjang sikit. Dalam dua selai, dua muka lebih. Adapun solat Zuhur, kita baca lebih kurang daripada bacaan kita pada solat subuh. Boleh? Pada solat Zuhur, kita baca panjang juga. Cuma panjangnya tak sepanjang bacaan kita dalam solat subuh. Jadi kalau solat subuh kita baca Al-Hujurat, mungkin kita cari surah yang satu muka surat setengah atau satu muka itulah. Dalam subuh tadi dah baca dua muka. Lepas tu solat asar, solat isyak kita sunat baca awsatu awsatu al-mufassal. Seperti surah Asy-Syams. Surah wal laili idza yaghsha. Maknanya dalam setengah muka surat lebih kurang. Lepas tu solat maghrib kita baca Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal 1/3 muka surat lah. Surah Qul huwallahu ahad, surah Qul a'udzu birabbin nas, surah Wal Asri gitu. Boleh? Jadi solat subuh kita baca dalam dua muka ataupun dua muka lebih. Boleh? Surah Ar-Rahman berapa muka? Dan dua muka setengah. Hujurat lebih kurang gitulah. Zuhur kita kurangkan sikit. Mungkin semuka setengah gitu. Solat asar, solat isyak kita baca setengah muka surat. Adapun solat maghrib kita baca surah yang 1/3 daripada satu muka surat. Macam surah Qul ya ayyuhal kafirun, macam surah apa? Al-Asru, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, begitu lebih kurang. Okey, sunat bagi solat sunat bagi subuh Jumaat kita baca surah As-Sajdah. Sunat pada rakaat kedua kita baca surah Al-Insan. Okey. Asar dan Isyak. Awsatul Mufassal. Awsatul Mufassal seperti Asy-Syamsi wa Duhaha. Surah Asy-Syams, surah Al-Lail dalam setengah muka surat lah. Tak. Lebih kurang gitulah. Tak panjang mana. Betul tak? Asy-Syams berapa ni? Tak ingat pula dah. Kesemuka Asy-Syams. Rasa macam setengah muka surat gitu je. Setengah muka surat lebih sikit kalau. Tapi tak sampai satu muka surat. Boleh? Okey. Sudut panjang tu lah. Sudut panjang bukan mesti surah Asy-Syams. Bukan mesti surah Ad-Duha. Kita baca ayat lain, ayat Quran. Daripada surah Al-Baqarah ke. Tak ada masalah. Baca setengah muka surat. Tak. Kalau solat asar, solat isyak. Maghrib, baca pendek. Itu yang disunatkan lah. Kalau nak baca panjang sikit tak ada masalah. Okey.
subuh Jumaat kita baca surah Sajdah pada rakaat pertama, rakaat kedua kita baca apa? Surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Okey. Apa yang telah kita sebut itu tempatnya ialah bagi seorang yang bermukim, sama ada dia itu seorang diri ataupun imam bagi golongan yang mahsurin. Contoh saya mukim. Contoh apa? Saya mukim. Maka sunat saya baca apa yang telah disebutkan tadi lah. Ataupun saya imam. Belakang saya pelajar-pelajar saya. Lepas tu kami solat dalam ma'had ni. Tak ada orang lain dah masuk ma'had ni. Saya pun tanya kat pelajar saya, kita baca panjang sikit Boleh hari ni? Zuhur? Baca 2 ulai? Boleh. Masing-masing angguk. Masing-masing sebut boleh. Saya boleh sembahyang dengan mereka. Boleh? Adapun kalau makmum, tak. Kita sebut tidak disunatkan bagi mereka baca surah lah. Sebab makmum ni sunat dengar imam baca. Makmum ni sunat dengar imam baca. Tak. Begitu juga kalau imam, tapi imam di masjid yang semua didatangi oleh jemaah daripada pelbagai tempat, pelbagai kawasan. Contoh, imam di Masjid Baluk Kuantan ni. Bukan orang Baluk je datang. Orang Terengganu singgah. Orang daripada Bandar Kuantan boleh jadi nak ke Terengganu singgah sini. Boleh tak? Jadi macam-macam orang masuk. Maka ketika itu, imam dituntut untuk baca pendek lah. Imam dituntut untuk baca pendek. Jangan bantai Baqarah. Ataupun janganlah sampai baca surah yang panjang 3-4 muka surat. Ringankan sembahyang. Boleh? Sebab apa? Sebab yang datang tu boleh jadi orang yang tergesa-gesa nak cepat sembahyang untuk urusan lain dia nak buat. Ataupun ada orang sakit, ada orang tak sihat dan sebagainya. Boleh? Jadi yang saya sebut tadi, saya jadi imam dan belakang saya golongan yang mahsuri. Mahsuri ni bukanlah mahsuri ni mesti 10 orang, 15 orang. Tak. Walaupun ramai. 100, 200, 300 orang. Tapi masing-masing apa? Masing-masing setuju. Okey, boleh. Untuk saya baca panjang. Saya pun baca panjang. Mudarat tak orang belakang? Tak ada mudarat sebab masing-masing setuju dah. Lepas tu ada orang lain masuk tak? Sembahyang kat sini tak ada dah. Jadi puak-puak ni je lah. Tapi kalau kat masjid tu, kita tanya jemaah, okey hari ni kita baca panjang boleh? 5 muka surat? Boleh. Lepas tu orang lain masuk. Orang yang nak daripada Terengganu nak ke Kuantan. Singgah situ sembahyang maghrib. Tak. Dia ada urusan dekat Kuantan. Bandar Kuantan sebagai contoh. Duk tunggu Warna. Pas satu muka surat, satu muka surat. Pas satu muka surat, satu muka surat. Dia menyusahkan orang lain. Walaupun jemaah mungkin sekitar Baluk ni okey dah. Tak ada masalah. Boleh baca panjang. Setuju dah. Cuma orang lain yang datang entah daripada mana. Oleh sebab itu masjid yang semua disinggah oleh orang yang ramai, kita tak boleh baca panjang lah. Haram menyusahkan orang, menyusahkan jemaah. Okey. Adapun kemudian kita sebut orang yang musafir. Maka orang yang musafir pada seluruh solat dia baca surah Al-Kafirun dan juga Al-Ikhlas. Mana rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Okey, sama ada sembahyang subuh ke, sembahyang zuhur ke, sembahyang maghrib ke, sembahyang isyak ke, sembahyang asar ke. Tak, rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas bagi musafir. Tak, tapi kalau bukan orang musafir, sebagaimana kita sebut tadi lah, subuh tiwalul mufassal. Zuhur tiwalul mufassal cuma kurang sikit kepanjangan dia daripada solat subuh. Kemudian asar, isyak, awsatul mufassal. Maghrib, kisaru al-mufassal. Boleh? Dalam kitab ni pun disebut, awal bagi mufassal ialah daripada surah Al-Hujurat. Sebagaimana disebut ataupun ditashihkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Daqaiq beliau. Tiwalul mufassal. Jadi awal mufassal bermula daripada Hujurat. Kemudian kita sebut apa? Ada tiwal al-mufassal, ada awsat al-mufassal, ada qisar al-mufassal. Jadi tiwal mufassal daripada Hujurat sampai An-Naba. Hujurat sampai amma yatasaalun.
Awsatul Mufassal daripada An-Naba, maknanya silap. Tiwal Mufassal daripada Hujurat sehingga akhir juzuk 9 je lah. Akhir juzuk 29. Awsatul Mufassal daripada awal juzuk 30 sampai surah Ad-Duha, sampai sebelum Ad-Duha. Qisarul Mufassal daripada Ad-Duha sampai akhir Quran. Maknanya apa? Solat subuh, solat zuhur kita baca daripada surah Al-Hujurat sehinggalah akhir juzuk 29. Maksud saya ialah panjang surah tu. Bukan mesti pusing waktu je. Lepas ni baca daripada Al-Hujurat sampai An-Nas. Surah lain tak baca dah. Tak. Panjang dia tu. Kadar panjang dia tu. Awsatul Mufassal daripada Amma Yatasa'alun dan sebelum Ad-Duha. Qisarul Mufassal daripada Ad-Duha itu sendiri sampailah akhir Quran. Okey. Makmum kita sebut tadi, kalau solat tu solat jahriyah, tak solat yang kuat seperti apa? Seperti maghrib, isyak, subuh, maka makmum tak perlu baca surah lah. Sebab apa? Sebab dia dengar imam baca surah. Tak? Okey. Kalau solat tu solat sirriyah, zuhur, asar, maka bacalah surah selepas baca Fatihah dalam rakaat pertama dan kedua. Okey, kalau makmum solat isyak, tapi dia tak dengar imam baca surah sebab dia pekak, ataupun imam baca slow sangat, ataupun imam baca kuat dah tapi mic rosak, dia duduk belakang sekali, ketika itu sunat juga untuk dia baca surah. Boleh? Tu. Terus wal israru wal jahru, disunatkan juga dalam sembahyang ni kita al-israr. Israr ni kita baca, kita seorang dengar, ataupun orang tepi kita tu dengar ada desus bacaan kita. Al-jahru kita baca kuat sehingga orang lain pun dengar. Jadi sunat kita baca israr, sunat kita baca kuat. Baca apa? Fatihah dan juga surah. Fi mawdhi'ihima, pada tempat-tempat sunat kita baca israr, tempat-tempat sunat kita baca jahr. Tempat yang kita sunat baca jahr bila baca kuat, solat subuh 2 rakaat pertama, dia memang 2 rakaat je. Solat Jumaat, hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, gerhana bulan. Kalau gerhana matahari baca perlahan. Cuma hari ni kita baca kuat tu, Tok Imam nak ajar orang belakang lah. Tok Imam dalam gerhana ni kita baca surah yang panjang. Surah apa, rakaat pertama ataupun qiyam yang pertama tu baca surah Al-Baqarah, qiyam yang kedua baca Ali Imran. Jadi kalau Tok Imam baca perlahan je, nak perhabis Al-Baqarah, nak makan tendangan maut lah daripada jemaah ni. Tok Imam ni buat lama sangat berdiri ni. Jadi baca kuat, nak ajar orang belakang. Ini perkara yang sunat ketika mana baca sembahyang solat gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Gerhana matahari. Gerhana bulan memang kuat dah. Istisqa minta hujan juga baca kuat. Walaupun dibuat waktu siang. 2 rakaat pertama solat zuhur, solat isyak, solat maghrib, tarawih pada seluruh rakaat. Witir Ramadan. Kalau witir biasa baca perlahan lah. 2 rakaat tawaf. Kalau kita buat pada waktu malam ataupun ketika waktu subuh. Ini tempat-tempat yang sunat kita baca kuat. Kalau kita baca perlahan makruh. Tempat-tempat yang sunat kita baca perlahan pula ialah selain daripada yang telah disebutkan tadi. Boleh? Seperti sunat duha, solat rakaat 2 rakaat solat sunat mutlaq pada waktu pagi, pada waktu siang. Okey, macam mana pula solat sunat malam? Solat sunat pada waktu malam. Maka sebagai ulama sebut kita baca at-tawassut, pertengahan. Antara jahar, antara israr. Apa makna pertengahan kat sini? Maksudnya apa? Jangan-jangan kita baca kuat, jangan-jangan kita baca perlahan. Kejap-kejap kita baca kuat, kejap-kejap kita baca perlahan. Itu makna at-tawassut kat sini. Jadi solat malam, sekejap baca kuat, sekejap baca perlahan gitu. Itu pun kalau tidak mengganggu orang tidur ataupun orang lain yang sembahyang. Kalau kita solat malam. Kita solat malam tu pula dalam satu masjid. Satu Ramadan. Kalau kita baca kuat, orang lain solat juga. Ganggu orang lain. Maka kita baca perlahan sahaja daripada awal sampai habis. Boleh? Tapi kalau kita sembahyang kat rumah,
maka kita baca kuat 2 rakaat pertama. Lepas tu kita bangun, kita baca perlahan pula 2 rakaat. Lepas tu rakaat pertama kuat, rakaat kedua tak kuat. Gitulah. Itu makna at-tawassut kat sini. Sekejap kuat, sekejap perlahan. Okey, sembahyang qada. Nak baca kuat ke nak baca perlahan? Kita ikut waktu. Kalau saya qada solat isyak, tapi saya qada pada waktu siang, baca perlahan. Sedangkan asal baca kuat tak? Kalau saya qada zuhur pada waktu malam, 2 rakaat pertama baca kuat. Walaupun zuhur tu asalnya 4 rakaat tu dibaca dalam keadaan sir. Boleh? Okey. Perempuan nak baca kuat tak? Ustazah Nurul Alia kita. Baca. Baca kuat ke perlahan? Baca kuat jugalah. Boleh? Tapi kuatnya taklah sekuat lelaki. Kalau lelaki 100%, perempuan 80, 70. Baca kuat tu bila? Kalau tidak berada di hadapan lelaki yang asing lah. Tak. Kalau berada di depan lelaki asing, baca perlahan lah. Begitu juga khunsa. Sunat baca kuat. Tapi kalau sunat baca kuat mana pada tempat-tempat yang disunatkan baca kuat lah. Tak. Kemudian sunat baca perlahan. Kalau solat apa? Solat sunat. Solat di hadapan lelaki asing. Tu. Kemudian sunat yang lain. Takbir wa takbiratul intiqalat. Takbir perpindahan. Selain daripada apa? Selain daripada i'tidal. I'tidal kita baca sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Selain daripada tu, kita mula-mula tu, itu takbiratul ihram. Kita nak turun rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kita nak turun daripada apa? I'tidal ke sujud. Allahu Akbar. Tak. Kita nak duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud balik. Lepas tu nak bangun rakaat kedua. Allahu Akbar. Nah, sunat kita panjangkan. Kalau jarak kita bergerak tu jauh, agak lama. Contoh daripada i'tidal ke sujud. Kan agak panjang. Jadi kita baca Allahu Akbar, panjangkan. Supaya tidak ada solat kita yang kosong daripada zikir. Tapi kalau sekadar nak rukuk, Allahu Akbar, itu je lah. Janganlah Allah. Makmum jadi bengong nanti. Kawan ni nak rukuk ke nak sujud. Begitu juga kalau kita bangun daripada rakaat kedua sebagai contoh. Kita nak tahiyat. Allahu Akbar. Itu je lah. Dia nak tahiyat awal, dia baca panjang. Allahu Akbar. Jemaah pakat berdiri belakang dah kat belakang. Tak. Tu. Jangan khianat member lagu tu lah. Tak elok. Wa nadharu mawdi'is sujud. Kemudian sunat juga kita pandang tempat sujud. Walaupun kita duduk depan Kaabah, walaupun depan Nabi, sunat pandang tempat sujud. Itu pun kalau khusyuk tercapai dengan pandang tempat sujud. Kalau khusyuk tak tercapai dengan pandang tempat sujud, dan khusyuk tu tercapai dengan cara kita pejam mata, maka kita boleh pejam mata dan tidak dihukumkan sebagai makruh. Kemudian wa wad'ul rahataini ala rukbataini fi ruku'. Kita letak tapak tangan. Rahatain itu tapak tangan, bukan tapak jari. Tapak tangan pada lutut kita. Ketika mana kita rukuk. Dan kita pisahkan sikit. Jangan rapat kan, pisahkan. Tak. Dan biarkan dia turun begini menghadap kiblat. Jangan buat lagu ni. Pegang lutut buat lagu ni. Di tangan tu ke tepi. Tidak menghadap ke kiblat. Kurang syamil lah. Sunatnya biar menghadap ke kiblat. Wa tasbihur ruku'. Sunat juga kita tasbih ketika mana kita rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sekali sekurang-kurangnya. Tak, adnal kamal kita baca 3 kali. Paling sempurna kita baca 11 kali. Itu pun kalau kita sembahyang seorang 11 kali tu. Kalau kita tok imam, kita baca 3 kali je. Jangan baca lebih. Kalau makmum ustaz, makmum, kalau imam tu, contoh imam jadi orang tua, jadi baca lambat. Subhana rabbiyal a'la. Kita habis dah 3 kat belakang. Sunat kita tambah yang keempat, yang kelima, yang keenam, ketujuh. Boleh? Tapi imam hanya 3 sahaja, jangan lebih. Lebih haram. Kalau tak silap saya haram lah. Paling tu pun kita sebut makruh. Allah Alam tu kena tengok balik. Sebab dia akan menyusahkan orang belakang.
Dalam kitab Bidayatul Hidayah saya baca baru ni, Imam Ghazali sebut kalau sembahyang seorang boleh tambah sampai ke 27 kali. Kemudian was-sujud wa tasbihur ruku'i was-sujudi. Kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Samalah sekurang-kurangnya sekali, adnal kamal 3 kali, akmal al-kamal 11 kali. Wal iftirash, al-iftirash fi kulli julusin lam ya'qibhu salamun. Duduk iftirash. Duduk iftirash tahu tak? Kita duduk macam tahiyat awal tu lah. Kita duduk atas buku lali jari duduk atas buku lali kaki kiri. Duduk punggung kita duduk di atas buku lali kaki kiri. Tu duduk iftirash. Bila nak duduk iftirash tu, duduk pada setiap kali duduk yang selepas tu kita tak bagi salam. Dengan makna kalau selepas tu kita nak bagi salam, maka kita duduk dengan cara at-tawarruk. Tawarruk ni macam duduk tahiyat akhir. Papan punggung belah kiri kita lekat kat tanah. Tu. Lepas tu kaki kita, tapak kaki kita belah kiri keluar ikut belah kanan. Macam sama kita duduk tu lah. Mudah je. Lepas tu kaki belakang tu nak kita tegakkan lah. Sama ada kita duduk iftirash ataupun duduk at-tawarruk. Boleh? Boleh tak? Jadi duduk iftirash ini duduk macam tahiyat awal tu. Bila nak duduk macam tahiyat awal, pada setiap duduk yang selepas tu kita tak bagi salam. Tak? Contoh duduk antara dua sujud. Lepas tu kita bagi salam tak? Tak. Maka duduk iftirash. Tak. Duduk istirahah. Kita bagi salam tak lepas tu? Tidak. Maka duduk iftirash. Tak. Kita masbuk. Imam tahiyat akhir. Kita duduk tahiyat akhir sekali dengan Tok Imam. Kita bagi salam tak lepas ni? Tak. Tok Imam je bagi salam. Kita tak bagi salam. Maka kita duduk iftirash. Kalau kita bagi salam, kita ada tinggal kunut. Dan kita nak buat nak sujud sahwi. Jadi selepas kita baca tahiyat, kita nak bagi salam, kita nak sujud sahwi. Kita nak sujud sahwi, maka duduk iftirash. Kalau kita tak nak sujud sahwi, maka kita akan bagi salam, betul? Maka jangan duduk iftirash, tapi duduk at-tawarruk. Boleh? Ya Allah. Wa taslimatu tsaniyah. Sunat seterusnya ialah bagi salam yang kedua. Kalau imam hanya ikhtisar ke atas bagi salam yang pertama, sunat juga bagi imam, sunat juga bagi makmum, bagi kita sebagai makmum, bagi salam 2 kali. Boleh? Wal iltifatu fi taslimatain yaminan fil ula wa shimalan fi tsaniyah. Dan iltifat ni mana kita berpaling. Assalamualaikum. Bila dah sebut kum, barulah warahmatullah. Biar orang nampak kita punya pipi ni. Orang belakang nampak pipi kita. Lepas tu assalamualaikum, lepas kum, barulah warahmatullah. Biar orang belakang nampak pipi kita belah kiri pula. Boleh? Dan bila kita bagi salam belah kanan tu, kita niat aku bagi salam ni ke atas seluruh zat yang beriman yang duduk belah kanan aku ni. Sama ada manusia ataupun malaikat ataupun jin. Belah kiri pun kita niat yang sama. Dan salah satu daripada salam ni, kita niat nak jawab salam imam. Boleh kalau kita jadi makmum lah. Jadi jawab salam ni 2 cara. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Cara kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Jawapan dia assalamualaikum warahmatullahi juga. Bila tu dalam sembahyang. Jadi salah satu daripada salam kita niatkan juga untuk memberi salam kepada al-imam. Makruhatus salah, perkara-perkara makruh dalam sembahyang disebut selepas daripada sunan, sebab kita mengikut mustalah mutaqaddimin. Kalau kita ikut mustalah mutaqaddimin, ulama yang terdahulu, ulama yang terawal lah, bukan mutaakhirin, mereka sebut setiap perkara yang dituntut dalam salat, kalau tidak dibuat, maka hukumnya makruh. Jadi tadi kita bincang perkara yang dituntut, iaitu perkara sunat lah. Maksud saya perkara sunat. Tinggal perkara sunat hukumnya makruh. Maka sesuai lah, selepas sunat kita bincang bab makruhatus salah. Makruhatus salati kathiratun, banyak minha al-jahru fi mawdhi'in israr. Kita baca kuat pada tempat yang sepatutnya kita baca perlahan. Bila makruh tu kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur,
Tak. Tu. Contohnya apa? Bising sangat. Budak main motor. Tak. Ataupun kawan-kawan kita bersembang sama dia. Maka kita sembahyang Zuhur, kita kuatkan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Biar member-member gelak, ketawa, bising tu, diam. Dengar bacaan kita. Boleh? Sedangkan kita baca, kita sembahyang Zuhur. Ketika itu tidak makruh walaupun kita baca kuat pada solat Zuhur. Wa aqsuhu. Aqsuhu apa dia? Lawan kepada al-jahru fi mawdhi'il israr. Itulah. Iaitu kita al-israr fi mawdhi'il jahr. Boleh? Sepatutnya subuh 2 rakaat tu kita baca kuat. Sekarang kita baca perlahan. Makruh kan? Tapi kalau ada sebab, ada keuzuran, maka tidak ada masalah. Tak jadi makruh. Contohnya apa? Kita semayang subuh. Ataupun semayang isyak. Isteri kita dah tidur. Ataupun anak kita dah tidur. Tak, kita pun baca perlahan. Kita baca perlahan. Tak, sebab takut ganggu mereka tidur. Tapi sebenarnya benda ni tak jadi masalah pun. Kita boleh cari tempat lain. Rumah kita bukan satu ruang aja, banyak ruang. Lepas tu kita sebut tadi, al-jahr ni baca sekadar kalau ada orang dekat dengan kita, dia dengar. Bukanlah mesti menjerit. Jadi, Allah Alam lah, rasa tak ganggu pun orang yang tidur. Tapi gitu disebutlah. Kalau sembahyang subuh, menyebabkan, kalau kita baca kuat, menyebabkan terganggu anak kita tidur, kita boleh baca perlahan dan tidak dihukumkan sebagai makruh. Allah Rabbi. Seterusnya, al-iltifat. Wal-iltifatu li ghairi hajah. Syekh Mustafa tambah kat tengah tu bil wajhi. Kita memalingkan muka tanpa hajat. Tengah semayang. Dalam hati Zaid baru datang masjid. Ahmad lambat. Nombor 3 lambat Abu. Duduk pandang semua. Tu tak apa hajat. Makruh. Kalau ada hajat, dia letak beg duit dia. Dia nama Camel, bawa beli. Harga 150 contohlah. Kita pakai RM10 je. Saya Camel juga. Saya punya apa? Beg duit. Camel, apa nama? Orang panggil Camel pasal malam. Dia tak penting luar tu, dalam tu. Tapi dalam pun tak ada kat duit. Dah. Okey. Jadinya, dia beli apa tu, beg duit Camel, letak depan tu, semayang. Risaulah. Kena curi. Tak, kalau tak curi duit pun, beg duit tu saja dah 150. Jadi dia semayang. Mungkinlah dia letak tepi sikit kat tiang. Dia perhati, tak makruh. Tak makruh, tapi tak khusyuk lah. Ataupun anak dia main dekat dia. Contoh dekat dengan tangga. Jadi dia risau anak dia jatuh, dia semayang. Kejap-kejap dia tak pandang guna mata. Contoh anak dia agak jauh. Dia kena apa? Berpaling dengan apa? Dengan muka. Tak makruh sebab ada hajat. Jadi yang makruh kalau berpaling dengan muka tanpa hajat. Kalau berpaling dengan dada, batallah semayang. Batal semayang. Wal isyaratu li ghairi. Depan muka saya pun. Mana boleh masuk lah. Tak, dia buat isyarat. Ustaz, nak masuk. Saya pun angguk. Ataupun saya pejam mata tu. Buat macam itu sikit, dia pun masuk. Tu. Boleh? Ataupun orang bagi salam. Assalamualaikum. Gitu pun. Gitu je lah. Itu tidak. Sangkut. Boleh? Lepas tu makruh kita bagi isyarat tanpa hajat tu selagi mana tidak ada niat bermain. Anak kita depan kita pun angkat kening. Nak apa? Nak suruh dia senyum. Ataupun kita kenyit mata. Syarat tu. Tak. Tapi niat nak bermain, batal semayang. Boleh? Sembahyang ni kalau masuk je main, batal terus. Walaupun dengan pergerakan yang sedikit. Mata ni sangkut pula dah. Mata ni pergerakan sedikit je, kita kenyit sekali kenyit. Tak. Tapi sebab kita nak bermain, nak bergurau dengan anak kita tu, batal semayang.
Kalau kita tak niat bergurau, gerak yang sedikit sekalipun sengaja tak batal. Tapi niat nak bergurau, nak bermain, membatalkan solat. Wal isra'. Isra' ni apa? Kita sembahyang laju. Selagi mana ada tumakninah lah, maka hukumnya makruh. Kalau tak ada tumakninah macam budak-budak kecil sembahyang, itu tak sah. Wal itan. Itan ni apa? Mulazamatu makanin wahid. Mulazamah pada satu tempat. Macam orang tua kita dekat kampung, sebahagiannya lah. Tak, bila duduk tempat tu, maka orang lain tak nak pergi dah tempat tu. Dia lah semuanya. Orang lain esok hari datang tempat tu, dia marah. Tempat lain ni tempat aku. Itu hukumnya makruh. Makruh. Itu pun selain daripada imam lah. Adapun imam, tak. Dia al-itan, iaitu ambil satu tempat sahaja. Sembahyang, ambil satu tempat saja untuk sembahyang, itu fil mihrab, pada mihrab tu, maka tidak ada masalah, tak makruh. Sebahagian ulama sebut makruh juga. Jadi nak raikan khilaf ni, bila kita jadi imam, tak, kita pindah sikit lah. Mana kita hari ni duduk sini, esok tepi sikit, lusa tengah balik. Lepas tu tulat, tepi belah ni sikit, lagi tu. Biar kita tak sembahyang pada satu tempat sahaja. Boleh? Yang kata makruh tu Imam Suyuti. Imam Suyuti sebut itu bid'ah. Satu bid'ah yang membatalkan pahala jemaah. Dan juga membatalkan pahala jemaah. Pahala jemaah imam tak dapat dah. Begitu juga orang belakang. Tak dapat juga pahala jemaah. Itu di sisi imam apa? Imam Suyuti lah. Tapi yang muktamad tidak dianggap sebagai makruh bagi imam. Untuk ambil satu tempat sahaja, iaitu dalam mihrab dia ketika mana dia menjadi imam. Boleh? Tu. Jadi lepas ni kalau kita biasa itan, kita jangan itan lah. Mana hari ni sembahyang sini, esok sembahyang sana. Ataupun zuhur sembahyang sini, maghrib sembahyang tempat lain pula. Okey, jadi kita sebut al-itan ila mulazamatu makanin wahid. Kita mulazamah istimrar pada satu tempat dalam sembahyang. Tak, maka terkeluar daripadanya kalau kita duduk satu tempat, esok kita pindah. Lusa kita duduk tempat tu balik, tak ada masalah sebab kita dah pindah. Yang tak boleh, yang makruh, duduk tempat tu sama. Orang datang kita halau. Tu tak boleh. Seterusnya, habis dah tu. Belakang tu Syekh tambah. Makruh sembahyang di pasar. Dan juga di hammam. Hammam ni bukan hammam yang hari ni. Bila sebut hammam dalam kitab fiqh ni, mana hammam zaman dulu. Dan macam tempat mandi kolam air panas. Sauna. Hari ni macam sauna tu lah. Tu. Tempat mandi air panas, kolam air panas. Makruh tu kalau waktu masih luas. Maka kalau waktu masih luas, kita sembahyang di pasar, sembahyang di mall. Tak. Mana di tengah-tengah mall, orang lalu-lalang apa semua tu makruh. Kalau waktu dah sempit sangat, maka tak payahlah. Maka tak makruh lah. Sembahyang saja di mall, sembahyang saja di suk, di pasar, tidak makruh. Sebab kalau kamu balik dan keluar waktu dulu, haram pula. Begitu juga makruh sembahyang di makbarah. Makbarah ni dikubur, di perkuburan. Makruh tu bila? Kalau kubur itu tidak digali semula. Ataupun telah digali dan kita sembahyang di atas pelapik. Mana kubur tu penuh digali. Lepas tu kita lapik dengan tikar, kita sembahyang atas tikar tu. Itu makruh juga. Boleh? Adapun kalau digali, kemudian kita sembahyang betul di atas tanah dia. Mana kaki kita jejak tanah. Hukumnya haram. Sebab apa? Sebab tanah tu dah bernajis. Najis daripada mana? Daripada perut-perut kita ni lah yang mati ni. Boleh? Dah hancur lebur dah. Nanah, darah apa semua tu. Diangkat balik. Jadi tanah tu jadi bernajis lah. Sujudus sahwi. Baca lagi? Boleh? Nak berhenti dah. Sikit sangat baca dah. Tapi sujudus sahwi ni panjang ni. Mana kita ni? Cuba kita baca dulu. Lepas tu kita tu balik. Sujudus sahwi. Sujud as-sahwi. Ini min idhafati al-musabbab kepada sabab. Kita sandarkan musabbab kepada sebab. Boleh? Sujud tu musabbab. Sahwu tu sebab. Faham tak? Sujudus sahwi. Mudhaf ilaih. Kita sandarkan musabbab kepada sebab.
As-sahwu tu lupa. Tak. Lupa tu sebab kepada kita sujud. Lupa as-sahwu tu sebab yang menyebabkan syarak minta kita sujud. 2 kali sujud sebelum bagi salam. Jadi as-sahwu tu sebab. Bila kita lupa, apa yang perlu kita buat? Sujud. Jadi sujud tu jadi mudhaf, as-sahwi mudhaf ilaih. Jadi kita sandarkan musabak kepada sebab. As-sahwu sudut bahasanya lupa. Lalai akan sesuatu. Tapi yang dimaksudkan dengan as-sahwu kat sini ialah semata-mata kekurangan yang berlaku dalam sembahyang. Tak. Sama ada secara sengaja ataupun lupa. Kita sengaja tinggal kunut. Kita sengaja tinggal tasyahud awal. Kita terlupa untuk berkunut. Kita terlupa untuk tasyahud awal. Itu dipanggil sebagai as-sahwu. Boleh? Tu. Walaupun sengaja dipanggil as-sahwu dalam bab ni lah. Jadi dah jadi hakikah urfiyah. Dah jadi hakikah urfiyah ni, hakikah urfiyah ay inda urfi al-fuqaha. Di sisi fuqaha bila sebut sujudus sahwi, bila kita faham as-sahwu tu sama ada memang betul lupa ataupun sengaja tinggal. Maka sunat sujud sahwi. Boleh? Jadi bab ini ditulis nak membincangkan tentang apa? Tentang perkara yang kita perlu buat ataupun sunat buat bila mana kita tinggal satu perkara yang dituntut dalam solat seperti kunut. Boleh? Ataupun ketika mana kita buat satu perkara yang dilarang. Tak? Sama ada kita meninggalkan satu perkara yang dituntut seperti kunut ataupun buat satu perkara yang dilarang seperti tambah rukun fi'li dengan tidak sengaja. Tak. Kita buat 2 tu dalam solat sunat ataupun solat fardu, maka sunat kita sujud sahwi. Sebelum kita masuk sujud sahwi sajadatan, kita sebut dulu sujud sahwi tidak disunatkan dalam solat jenazah. Sebab solat jenazah ni kita dibina atas takhfif. Jadi nak ringan tak perlulah kita sujud sahwi. Begitu juga bagi solat orang yang faqidut tahurain. Sebab sujud ni sunat. Orang yang sembahyang faqidut tahurain tak boleh buat perkara sunat. Bila baca Quran pun dia baca Fatihah saja, tak boleh baca surah. Jadi dia juga tak boleh buat perkara sunat yang lain. Iaitu apa? Iaitu sujud sahwi sebelum bagi salam. Boleh? Okey, kalau kita tinggal syarat sah sembahyang, sunat sujud sahwi tak? Juga tidak disunatkan sujud sahwi. Sebab syarat itu dia bukan termasuk daripada sembahyang. Laisat minas salah bal kharijatun anha, dia itu terkeluar daripada sembahyang. Boleh? Okey, begitu juga hukumnya seperti begitu juga hukumnya bagi kunut nazilah. Kalau kita tinggal tak disunatkan sujud sahwi. Begitu juga kalau kita tinggal sujud tilawah, sujud syukur, tidak disunatkan bagi kita sujud sahwi. Boleh? Itu yang disebut oleh Ibnu Qasim Al-Ambadi. Sin mim tu Ibnu Qasim Al-Ambadi berbeza dengan Imam Ibnu Hajar Imam Ramli. Khair insya-Allah. Baca sujudus sahwi saja datang. Sujud sahwi itu ada 2 sujud sahaja. Sekalipun kita tinggal kunut, lepas tu kita tinggal tahiyat awal. Boleh. Jadi 2 benda yang kita buat ni. Tak? Adakah sebelum bagi salam kita sujud 4 kali? 2 kali untuk cover kunut, 2 kali untuk cover tinggal tahiyat awal? Tak. Hanya 2 kali sujud sahaja. Boleh? Lepas tu, 2 kali sujud tu, sebelum bagi salam kan? Kita pisahkan dengan duduk yang sebentar. Maknanya kita sujud, kita tahiyat awal ni. Tahiyat awal, sujud, duduk, sujud balik, tahiyat balik. Jadi duduk sekejap, lepas tu barulah sujud kali kedua kan. Sujud sahwi sajadatan qubailas salam. Jadi sujud sahwi itu 2 kali sujud sebelum bagi salam. Sama ada kekurangan yang kita buat itu berlaku disebabkan ziyadah, kita tambah rukun fi'li, ataupun kurang kita tinggal doa kunut. Tak. Ataupun kita tinggal
ataupun kedua-duanya biziyadah wa binaqs, maknanya kita tambah rukun fi'li secara tidak sengaja, rukuk 2 kali dalam rakaat pertama secara tidak sengaja, kemudian kita tinggal pula kunut. Tak kekal sujud sahwi itu sebelum bagi salam. Dalam mazhab kita ni, sujud sahwi 2 kali sebelum bagi salam. Tidak ada perincian sama ada kita tinggal atau sama ada kita buat, sama ada apa kekurangan itu disebabkan ziyadah ataupun nuqsan. Kewajipan bagi sujud tersebut juga perkara-perkara sunat bagi sujud tersebut seperti mana sujud yang biasa dalam solat itulah. Boleh? Tu. Seperti mana sujud dalam solat biasa. Kemudian perlu niat tak bila mana kita nak sujud sahwi ni? Kita sebut perlu niat. Perlu niat bagi siapa? Bagi orang yang sembahyang seorang. Tak, dan juga imam. Nak niat lagu mana? Niat selepas tasyahud tu, dia tunduk tu, dia sujud tu untuk sujud sahwi. Tu. Boleh? Indah syuruk, maknanya lepas habis tahiyat, dia nak sujud kan? Bila dia nak sujud, start nak sujud tu, niat apa? Niat untuk sujud sahwi. Perlu lafaz dengan mulut tak? Tak perlulah. Nawaitu sujud sahwi lillahi ta'ala, tak perlu. Kalau lafaz juga boleh jadi batal sebenarnya. Okey, jadi kalau sembahyang seorang ataupun jadi imam, wajib niat untuk sujud sahwi dalam sembahyang. Adapun kalau makmum, tak, kita sebut tak perlu niat lah. Makmum bila sujud sahwi tak wajib niat. Sebab apa? Niat dia telah di cover oleh siapa dia? Imam. Okey, sujud sahwi sajadatan qabaila salam yusannani li ahadi atau li ahadi arba'ati asya'. Disunatkan 2 sujud sahwi itu bila mana berlaku salah satu daripada 4 perkara. Yang pertama apa dia? Tarku ba'din, tinggalkan secara yakin satu sunat ab'ad. Tinggal kunut, tinggal tasyahud awal. Tak. Sunat sujud sahwi, sama ada tinggal dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Tarku ba'din min ab'adis salah, meninggalkan satu sunat ab'ad daripada sunat-sunat ab'ad dalam sembahyang, walaupun mubahaman. Apa makna walau mubahaman? Macam ni. Di akhir sembahyang, dia yakin dia ada tinggal satu sunat ab'ad. Apa dia sunat ab'ad tersebut? Dia tak ingat. Tapi dia yakin sungguh. Aku ada tinggal sunat ab'ad. Apa dia aku tak ingat? Kunut ke ataupun tasyahud awal aku tinggal. Tak, jadi perkara yang ditinggalkan tu mubaham. Hak ni ke hak tu? Kunut ke ataupun tasyahud awal? Tak tahu hak mana se. Tapi yakin tinggal salah satu. Sunat juga sujud sahwi. Au apa saya sebut? Tarku ba'din min ab'adis salah au tarku ba'dil ba'diyah au ba'dihi. Tu. Ataupun tinggal sebahagian daripada ab'adis salah. Maksud dia apa? Doa kunut. Tak. Doa kunut dia pada awal sampai habis, sampai selawat. Wassallallahu sampai habis lah, sampai selawat kan. Okay, sekarang ni dia baca doa kunut. Cuma dia tinggal satu tuntutan dalam doa kunut, iaitu selawat ke atas baginda Nabi. Yang kita sebut sebelum ni lah. Ab'adus salah tu insyurun. Ada 20 tu tak? Dia tinggal salah satu daripada perkara tersebut. Maka sunat juga sujud sahwi. Boleh? Dia kunut-kunut dah. Cuma dia apa? Dia tak selawat ke atas apa? Dia tak selawat ke atas baginda Nabi dalam kunut tu. Ataupun dia selawat ke atas baginda Nabi, cuma apa? Dia tak bagi salam ke atas baginda Nabi dalam kunut tersebut. Juga sunat dia apa? Sujud sahwi. Boleh? Itu makna tarku ba'dil ba'di. Walau harfan, walaupun satu huruf. Walaupun satu huruf. Boleh.
Okey. Ustaz, kalau dia tinggal kunut Sayyidina Umar, tidak disunatkan sujud sahwi. Boleh? Tinggal semua tak disunatkan sujud sahwi. Kalau tinggal sebahagian lebih-lebih lagi lah. Jadi yang disunatkan sujud sahwi kalau tinggal kunut baginda Nabi, Allahumma hdini fi man hadait, itulah. Walaupun sebahagian daripada doa kunut tersebut. Kemudian sebelum kita masuk perincian yang panjang ni, tak tahu nak baca ke tak ni. Nak baca ke tak ni? Cuba respon sikit. Kalau baca, kalau saya tak syarah tak tahulah boleh faham ke tak ni. Tak apa, kita baca dulu yang mana ada ni. Kalau kita syak pada meninggalkan sebahagian sunat ab'ad yang muayyan. Contoh dia syak, aku tadi kunut ke tak tahu. Tak, maka kita sebut al-aslu adamul kunut. Asalnya kamu tak buat, maka sunat sujud sahwi. Boleh? Okay, berbeza kalau apa? Berbeza kalau dia syak. Yang tadi dia syak pada satu sunat ab'ad secara khusus. Aku tadi kunut ke tak? Aku tadi kunut ke tak? Syak. Sunat dia sujud sahwi. Masalah seterusnya ialah dia syak. Aku tadi ada tinggal sunat ab'ad ke tak? Dia syak. Aku tadi ada tinggal ke tak sunat ab'ad? Boleh? Jadi dia syak pada meninggalkan sunat ab'ad yang tidak tertentu. Dia pun tak tahu. Boleh? Aku tadi ada tinggal tak sunat ab'ad? Maka ketika itu kita sebut apa? Tidak disunatkan sujud sahwi. Boleh? Jadi tadi dia syak, tapi dia syak pada satu perkara secara khusus. Aku tadi dah buat kunut ke belum? Kunut. Nama dia kunut. Boleh? Secara khusus. Dia syak tu. Sujud sahwi. Tapi kalau dia syak, aku tadi ada tinggal tak sunat ab'ad? Sunat ab'ad tu apa? Yang kamu syak, kamu tinggal tu apa? Tak tahu. Mubham. Boleh? Bila mubham, maka kita sebut tidak disunatkan sujud sahwi. Cuba respon sikit. Nak baca tak ni? Muka surat 190 tu. Tak tahu ada orang dengar tak ni? InsyaAllah. Belajar ni kena sabar. Kena banyak sabar. Nak mengajar pun kena banyak sabar juga. Nak baca tak? Panjang juga. Saya tengok dalam Telegram Syekh Mustafa tu tak ada pula dia buat foto minda. Panjang ni lah. Nak baca? 2 muka surat. Kita nak baca nanti. Berhenti dulu. Pukul 10 dah ni. Panjang ni. Kita berhenti dulu lah tak? Falau nasiyal al-mufaridu awil imamu at-tashahud al-awwala nuzir. Banyak gambaran dia. Sembahyang, orang yang sembahyang seorang dan juga imam tinggal tasyahud awal kerana terlupa ataupun secara sengaja. Tak, itu baru mufarid dan juga al-imam. Lepas tu kalau makmum pula lagu mana cerita. Lepas tu imam ataupun sembahyang seorang kalau tinggal kunut secara terlupa guna gamak ataupun tinggal secara sengaja, itu baru apa? Imam dengan orang yang munfarid. Kalau makmum pula lagu mana? Kita berhenti dah tak?
Saya pun tak berapa nak larat ni. Kitab ni kita insya-Allah layan je lah. Berapa kali nak khatam tu. Tak tahulah, mungkin makan masa sikit lah. Tapi tak lebih lah dalam 2 tahun. InsyaAllah. Kitab ni muqarrar kat Ma'had Turas Negeri Pahang ni. Saya letak 2 tahun juga khatam. Tapi kalau budak ni saya tak syarah lah, macam terlalu panjang. Saya ikhtisar engkeh-engkeh. Kecuali bab yang betul-betul penting. Sebab budak lagi baru form 2. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia belajar fiqh ni bukan banyak kitab. Dia kefahaman pada satu kitab. Kalau Mu'nisul Jalis ni, kalau banding dengan mata Umdatus Salik, Mu'nis lagi baik. Kalau kita faham Mu'nis dengan baik. Macam Hasyiatul Bajuri dengan Umdatus Salik. Comel lagi Hasyiatul Bajuri. Sebab perbahasan dia luas, lebih tebal. Kalau kita tanya orang kata rankingnya apa? Fathul Qarib. Lepas tu Umdah. Umdah ni sebelum masuk Minhaj. Tapi kalau kita dah baca kitab macam ni, tak dengan cara terperinci macam ni, tak perlulah nak baca Umdah apa semua tu. Sebab tu Syekh Mustafa lepas ni tu dia masuk Minhajul Talibin. Sekarang pun dia dah syarah kitab Minhaj. Baca kitab apa? Babul Muamalat. Jadi kita jangan kejar banyak kitab tu sebab perbahasan dia sama je. Perbahasan fiqh ni sama je. Bila kita dapat ibu dia, yang lain tu kita tambah sendirilah. Ibu tu mana ummahatul masail. Ibu-ibu masalah. Bagi setiap tajuk, bagi setiap tu. Yang lain tu kita boleh baca sendiri dan kita faham sendiri je sebenarnya. Bukan setiap masail kita nak menadah depan tok guru, tak. Kalau setiap masail nak tadah depan tok guru, makan tak habis lah. Tu. Boleh tak? Mana makan masa lah nak baca Hasyiah Bajuri. Satu persatu makan masa. Nak baca Mughni Muhtaj, satu persatu makan masa. Boleh? Cukup sekadar tu lah insyaAllah. Nanti kita sambung lagi. Kita baca perincian tu. Lepas tu terus kita masuk perbahasan yang seterusnya tu lah. Sujud tilawah pelbagai tu. Mungkin kita boleh pecut sikit pada bab solat sunat. Solat sunat ni senang. Solat sunat ni senang, kita pecut. Masuk jemaah tu pada part-part yang susah balik. Wallahualam, insyaAllah. Boleh, insyaAllah. Barakallahu fikum. Kita jumpa lagi pada dars akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi kita berhenti pada muka surat 190. Falau nasir mufaridu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.